أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم فقهنا في الدين وافتح علينا فتوح العارفين واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما صحيحا مستقيما يا ربنا يا رب العالمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Kata musannif rahimahullah ta'ala, wasadisuha, dan bermula yang ke-6 daripadanya daripada as-samaniyah, yang kena daripada 8 perkara syarat sahih. Yang ke-6nya ialah istiqbalul qiblati, ialah berhadap akan kiblat, berhadap oleh musalli akan kiblat. Idafah masdar kepada maf'ul istiqbalu al-musalli al-qiblata. Pada kata kita, berhadap oleh orang yang semaya akan kiblat, hadap kiblat. Itu syarat dia. Tak hadap kiblat tak sah. Tak sah. Kiblat tu kiblat yang maklum tu lah, Kaabah tu. Kaabah tu ayil Ka'bati, ditafsir makna al-qiblah. Arti Kaabah, menghadap akan Kaabah. Kalau gitu sini tengok bawah dia kata istiqbalu tadi. Qauluhu wa istiqbalul qiblah. Yang istiqbalul qiblah summiyat bidzalik, dinamo akan dia akan al-qiblah, dinamo bizalika dengan dimakian itu, bizalika zalika ismi kiblah. Sebab kau dipanggil nama kiblat, kiblat kerana dipanggil kiblat. Sebab apa summiyat ilat pada summiyat li'annal musalli, kerana bahawasanya orang yang sembahyang itu yuqabiluha, berhadap ia, muqabalah, berhadap ia musalli, akan dia akan al-qiblah, hadap kepada kiblat, hadap kepada jihad saat ni. Maka panggil kiblat lah ya. Sebab ambil daripada hadap tu, tempat dia hadap dia di mana, panggil kiblat dia. Maka reti kiblat ni ambil pada qabala yaqbilu, tu makna tu makna hadap. Tu. Kalau itu kiblat ni tempat hadap, tempat berhadap. Wal muradu, dan bermula yang dikehendaki, al muradu bi istiqbaliha, dan bermula yang dikehendaki bi istiqbaliha dengan menghadap kiblat. Itu apa murad? Kena hadap kiblat, kena hadap kiblat. Murad dia ialah istiqbalu ainiha, coba, ialah menghadap akan dirinya, diri Kaabah, diri kiblat. Ainiha, ainil kiblah, ainil Kaabah. Kena hadap ke diri kiblat tu sendiri. hadap kepada diri kiblat.
la jihatiha, la istiqbalu jihatiha, atau pada ainihan. Tidak murad dengan istiqbal kiblat itu ialah istiqbalu jihatiha. Bukan muradnya menghadap akan jihad pihaknya pihak al-kiblah, bukan kata alik tu ya. Tu mana lik jatuh nak maya ke hadap lik jatuh, bukan lik jatuh, hadap semata lik jatuh tak sah. Bukan jihad nak kepada diri Kaabah tu sendiri. Pahala ke mana kita dah jauh aja ada kira macam dia. Orang dekat cara dekat, orang jauh jauh. Tu hadap kiblat tu. La jihatiha tu ai alal muktamadi kena buat itu. La jihatiha ai alal muktamadi. Betul la jihad tu dia jauh khilaf. Ataukah yang muktamad dalam mazhab Imam Syafi'i? Ada satu kaum kata pun jihad tak apa. Jihad tu satu kaum. Habis itu, maka dia kata fala yakfi at-tawajjuh laha, kapret pada la jihatiha tu. Kapret pada la jihatiha. Fala yakfi, maka tidak memadai. Tu. Tidak memadai pada istiqbal lah. Ya la yakfi ai fi istiqbaliha. Tidak memadai pada menghadap akan kiblat tu, nak sah semaya tu tak memadai. At-tawajjuh tak memadai boleh berhadap pihak, berpihak, tawajjuh berpihak sini. Berpihak lah lil kiblat. Tak memadai. Mau kita ni panggil lek jatuh kerana ia ingkap bah tu duduk betul dengan jihad kiblat tu, dia betul dengan jihad jatuh. Maka orang awam ni saya kata tak ada jatuh ikut batang hidup di mana, jatuh di mana ada itu. Betul dia. Makanya kan dia tak kena sebagai jatuh sini, tapi kat bawah dia sikit. Tu dia bukan kata tiap-tiap jatuh tu kena ke di kiblat semata dah. Maka maksud dengan menghadap itu, menghadap itulah yang menghadap akan kiblat, bukan hadap akan jihad berpihak kiblat. Khilafan li Abi Hanifah wa Malikin, aqulu zalika adamal kifayati, adama kifayati tawajjuh lil kiblah. Aku luzalik. Imam tadi kata, aku kata begitu tu. Kata adama kifayati, tidak memadai, at-tawajjuhi lil kiblah, tak memadai tawajjuh berpihak kepada kiblat saja tu. Tu aku kata gitu tu. Khilafan, jadi mukhalifan, hal keadaan aku ni menyalahi li Abi Hanifah, takkan Abu Hanifah, wa Malik dan Imam Malik. Tu Abu Hanifah dan Malik. Kok mana tafsir fikirlah. Ai fa innahuma fa innahuma maka sungguhnya kedua-dua Abu Hanifah dan Malik tu qala, berkatalah oleh kedua-dua bi kifayati tawajjuhi. Tabrek itu, tabrek berkhilaf, tabrek khilafan. Tu. Maka sesungguhnya kedua-dua orang ni, Abu Hanifah dan Imam Malik, qala telah berpendapat oleh kedua-dua bi kifayati tawajjuhi, dengan memadai berpihak kepada kiblat. Ada alif tu tak pada, tak kena meeting betul dan ada alif tak pada. Radhiyallahu anhu wa huwa dan iaitu qaulu Abi Hanifah wa Malik. Dan iaitu pendapat bagi Abu Hanifah dan Malik tu, qaulun, ialah satu pendapat, indana di sisi kita juga Syafi'iyah. Dalam mazhab kita Syafi'i ada satu pendapat kata memada dengan hadap ke pihak tu ya tak pada, maka kena kau dah je. Tapi tu kena kata alal muktamad, di atas kaum muktamad kata tak memada. Maka kalau nak tahu ilmu dia kena ada martabat dia, ada martabat tahu tu. Sama ada dengan yakin atau dengan zon.
Habis itu kata Musannaf rahimahullah, dan yang keenamnya menghadap akan kiblat. Ayat Ka'bah. Tafsir lagu tu dalam kata dia kata qauluhu ayil Ka'bati asyara, memberi isyarat ia al-musannaf Syaramli. Bidzalika, dengan demikian itu zalika tafsir. Isyarat dengan tafsir tu ya tafsir ai al-Ka'bah. Dalam isyarat Ka'bah situ. Isyarat ila anna al. Isyarat kepada bahawasanya al-Islam. Hal kada al-fil kiblah, pada lafaz al-kiblah. Alillah yang ada pada lafaz al-kiblah tu, alillah tu maudu'atun lil ahli zihni. Kata-kata dia dihantar akan diangkat alillah lil ahli zihni, dihantarkan untuk benda yang dimaklum, yang bangsa fikiran. Li syai'i al-ma'hudi az-zihni, mana benda tu benda yang maklum dah dalam fikiran, bahkan maklum belaka dah. Bila sebut kata kiblat di kalangan kita orang Islam, kiblat kena ke Kaabah. Apa Kaabah? Jadi binaan 4 persegi dalam Masjid Haram. Kaabah tu. Tu Kaabah ni binaan 4 persegi. Kaedah. Dalam Masjidil Haram, binaan 4 segi dalam masjid tu. Hak tu Kaabah. Kaabah. Tu satu nama lagi Baitullah. Tu ikutlah panggil kena ke Kaabah. Kaabah. Bila sebut kiblat, mana halis kiblat? Penjaga gambar dia tu kena ke 4 segi tu. Bina 4 segi dalam masjid tu. Tu kiblat kita. Maka maklum gitu tak. Isyarat dengan tafsir kata orang kiblat al-maklumah lah. Tu boleh kita takdir. Al-kiblati ay al-kiblati al-ma'budah indana. Baik. Kiblat yang dimaklum akan dia di sisi kita, kita orang Muslim. Kiblat yang dimaklumkan. Apa yang kiblat yang dimaklumkan? Yang ni Kaabah. Artinya Kaabah. Habis Sumiyah Kaabah dan lain lagi. Dinamo akan dia akan Al-Kaabah. Tu Kaabah tu iktibar musamma. Dinamakan Kaabah, Kaabatan akan nama Kaabah. Kaabatan yang kedua tu iktibar nama dia, ismu dia. Dinamakan Kaabah tu Kaabah. Dinamakan akan suatu binaan 4 segi tadi tu akan nama Kaabah. Sebab apa panggil Kaabah? Kaabah. Apa? Sebab apa? Lirtifaiha, kerana terangkatnya Kaabah itu, terangkat, tertinggi, terangkat. Terangkat naik. Ya dibongok, ya angkat naik. Tu. Maka Kaabah nama dia kerana terangkat. Itu dia. Li'anna kullama 'ala wartafa'a fa huwa Ka'bah. Tu. Dinamakan Kaabah kerana terangkat. Pasal apa dinamakan Kaabah kerana terangkat? Itu dia. Li'anna kullama 'ala. Itu dia. Ilat betul irtifaiha tu pula tu. Ilat bagi ilat tu. Irtifaiha ilat pada sumiyah. Li'anna kullama 'ala ilat pada irtifa'. Kerana apa? Sebab apa boleh terangkat oleh Kaabah, boleh panggil terangkat Kaabah? Li'anna kullama 'ala, kerana bahawa tiap-tiap barang yang tinggi ia mah, benda yang tinggi. Wa wartafa'a, dan terangkat ia barang, benda yang tinggi dan terangkat. Bahawa maka ia ma 'ala wartafa'a tu Ka'bun belaka. Apa Ka'bun ni bengkok. Tempat yang bengkok, jadi bengkok, bongok gitu Kaabah. Tapi tu panggil Ka'bun ni orang panggil wa arjulakum ilal Ka'bah dua apa? Tempat buku lali dah. Mata kaki tu pun panggil Ka'bun juga. Kerana ia bengkok, bongok naik gitu.
Tu je tinggi pada tempat lain, tinggi timur sikit. Maka panggil Ka'bun lah. Tiap-tiap benda hok penting jadi timur naik tu panggil Ka'bun. Maka Baitullah bila banding dengan kawasan tanah pasir tu dia tinggi naik, bongok dia. Tu maka jadi panggil Ka'bah juga. Tu kama qala wa zalika ta'lil dan bermula di Makkah itu zalika ta'lil. Di Makkah itu menyatu ilat tasmiyah ni. Wayak kata kerana sikit-sikit ni. Wa zalika ta'lil ka'inun kama kata'lil ladzi seperti ilat yang telah berkata akan dia akan oleh Al-Halbi. Halam tu Halbi, Imam Al-Halbi. Dan tu kata di mana? Qala fi siratihi, dalam kitab sirahnya, sirah bagi Al-Halbi namanya As-Sirah Al-Halbiyah. As-Siratu Al-Halbiyah. Al-Halbiyah tu sirah nama kitab sirah dia. Imam Halbi mazhab Syafi'i juga dia kata dalam kitab dia begitu ilat. Berarti ada lagi lah ilat dinamakan Kaabah. Ini salah satu alasan. Wan murad dan bermula muradul fuqaha. Muradul fuqaha ay bistiqbalil qiblah. Murad fuqaha, murad ulama fiqh dengan menghadap kiblat itu, murad dia apa? Al-muradu ay muradul fuqaha bi istiqbali al-qiblah. Muradnya ialah istiqbalu 'ainiha, ialah menghadap akan dirinya diri Kaabah, diri kiblat. Hadap ke diri Kaabah. Maka martabat hadap diri Kaabah ni ada beberapa martabat. Baik kat dia. Di sini istiqbalu anha yaqinan. Ala sabilil yaqin. Menghadap akan diri Kaabah atas jalan yakin. Menghadap atas jalan yakin. Tapi kena yakinan ay ma'al qurbi lah. Ma'al qurbi. Yakin serta hampir dengan Baitullah. Ma'al qurb. Kalau seperti kita ni tak ada punya yakin. Duk tahap zon apa ni. Duk tahap zon laku ni. Hak yakin kena nampak tengok selalu. Dan duduk semayang matahari. Nampak. Nampak atau semayang supaya Baitullah tak yakin lagi. Kena hadap atau ialah yakin. Maka istiqbal dengan rupa yakin ni dia ada taswir dia. Tu biru yatin han taswir kepada istiqbal bil yakin. Wazalika itu taswir pada istiqbal yakinan lah. Wazalika zalika al-istiqbalu al-yaqiniyu. Sini kita dah. Wazalika dan bermula di Makkah itu. Di Makkah itu al-istiqbalu al-yaqiniyu. Istiqbal menghadap Baitullah yang bangsa yakin ni. Menghadap dengan secara yakin ni hasilun biru'yatin. Hasil dia dengan sebab nampak ru'yatin ay ru'yatil Kaabah. Sebab nampak Baitullah tu sendiri. Yakin kan? Nampak Baitullah. Ikutlah semaya depan sangat kan, atau semaya dalam masjid tapi nampak jauh tu tapi nampak. Tak apa. Kalau duduk atas, tengok kat atas pun nampak, tengok. Tu. Kalau orang semaya atas ni pula, atas hotel ni, kawasan keliling Baitullah ni, ada cuming ni tengok Baitullah orang duduk tawaf. Nampak. Pakai hadap. Hadap ni, atau jalan yakin. Kerana dia nampak sendiri. Tadi nampak. Nampak tu dah. Atau masin atau sentuh. Masin ay masihah. Masin Kaabah. Atau sentuh akan Baitullah. Sentuh tak apa orang buta. Tak mana sentuh.
Nyamuk-nyamuk. Alah dah ni. Betul tak ni. Dia yakin juga tu. Yakin dengan secara sentuh. Berarti hak nak yakin ni dia ni. Dia ni. Siapa yakin? Maka kita ni ada martabat yakin dah. Dan ada martabat zon berlaku. Fa in syaqqa. Ni. Tafrek pada suatu mazhub. Tafrek pada suatu mazhub. Suatu mazhub tu atap kepada yakinan. Ya fa in ini bukan tafrek pada yakinan dah ni. Tafrek kepada zon dah. Fa in jadi au zannan wa itu. Yakinan bi ru'yatin au masin au zannan ma'al bu'di. Mana kata itu? Au zannan ma'al bu'di. Atau atas jalan zon, hak tadi atas jalan yakin. Kalau kita duduk dekat, lepas tu nak hasilnya dengan tengok atau sentuh Kaabah. Au zannan ataupun atas jalan zon, hadap ingin kiblat tapi atas jalan zon. Zon tu ma'al bu'di serta jauh daripada Baitullah. Bila kita jauh daripada Baitullah, masuk ada tahap zon orang panggil. Tu wasolid ni, dah wasolid ni. Ada wasolid ni, berat lip ni. Tu tak panggil zon. Maka tafrek zonannya fa in syaqqa alaihi zalika. Maka jika susah payah atasnya atas al-musalli, seorang yang sembahyang, susah sangat weh. Susah zalika oleh dimakian itu. Susah oleh benda tu. Apa zalika? Istiqbaluha yakinan. Jadi susah oleh menghadap ke akan Baitullah. Istiqbaluha, menghadap akan Kaabah, yakinan, atas jalan yakin. Bila susah nak hadap atas jalan yakin, lagu mana rupa susah? Ka'an kana bainahu wa bainaha ha'ilun. Untuk kita je lah. Ka'an kana, seperti bahawa adalah bainahu, antara musalli, wa bainaha, antara al-Ka'bah, antara dia dengan Kaabah itu ha'ilun. Ada ha'il, isim kana mu'akhar. Ada ha'il, ada perkara yang menyekat. Benda yang sekat tengah, benda yang menyekat, benda yang menghalang. Benda yang menyekat ni dua bahasa. Satunya khalqiyun, benda yang menyekat yang bangsa asal kejadian. Sifat dia, benda yang menyekat yang bangsa asal kejadian. Benda yang asalnya begitu dah. Dia sikap mai lama-lama dah. Kajabali, misalnya seperti bukit-bukit dia mai lama-lama dah. Kita semaya di sana bukit. Maka ada bukit mai sikap antara kita dengan Baitullah. Tak nampak. Berarti ada hain. Dah. Ada. Maka kita kau jauh kau sangat ada hain. Kita duduk sini ni. Duduk di jauh ni. Hain berapa tempat. Orang mikir orang Mekah sendiri mana? Duduk di kawasan jihad. Duduk kawasan jihad. Lepas tu di sana bukit jihad punya lagi. Jadi tak nampak dah. Jihad lah ni kalau duduk atas bukit pun tak nampak dah. Sebab ada bina mari pula. Ada hakin yang bahasa hadisun. Atau pada pagi. Atau ada antaranya dan antara Kaabah tu ha'ilul hadisun. Ada perkara yang menyekat yang bangsa baru timbul. Yang baru timbul. Kabinain, seperti binaan-binaan. Bangunan-bangunan. Bangunan-bangunan. Maka bangunan lo ni kau sangat banyak. Rumah kita ada bawah dah. Maka bangunan yang tinggi-tinggi saja dah. Ada sekat antara kita dengan Kaabah, tak nampak. Sebab dia tak yakin lah, tak yakin. Tak yakin dah. Nak buat lagu mana? Malaikat dia tahu sendiri. Dia tengok, dia tahu dah. Yakin ni dengan tengok. Malaikat dia tengok dah. Dulu sini aku hadap, sekarang tak ada Baitul, tak ada bangunan lagi.
Sini kau. Tapi bila ada bangun ni, kau sini kau, kita duduk martabat yakin ni kau. Sebab dulu dia tengok tak sini. Maka jika dia tu susah sangat nak menghadapkan Baitullah atau dia yakin, i'tamada siqatan. Ini turun martabat kedua. I'tamada siqatan. Nascaya berpegang ia mana? Ia al-musalli. Berpeganglah siqatan akan orang siqah, seorang yang dipercayai. Siqatan yakni rajulan mausuqan bih. Tak ada kata. Seorang lelaki yang dipercayai dengan dia. Orang yang siqah, ada kepercayaan, bukan orang fasik tak. Orang boleh harap. Kita kena pergi atas orang siqah. Orang siqah yang yukhbiru, yang mencerita ia siqah itu, mencerita, ia akan mencerita, membagi tahu an ilmin, mencerita an ilmin daripada yakin dia sendiri, daripada ilmu dia, dari keyakinan dia. Tak lebih kepada yukhbir, mencerita daripada yakin dan ilmu. Dia tahu, orang siqah dia tahu, dia ada ilmu, dia tahu, dia yakin. Maka kita percaya ke dia, tak apa. Percaya ke dia. Mana Syekh? Baitullah lah. Sini. Dia kata, aku nampak duduk sini. Aku tahu kata duduk sini. Duduk foto ni. Dia tahu. Misalnya, ni misal bagi ikhbar. Kaqaulihi, jadi wazalika ikhbarus siqati an ilmin. Wazalika ikhbarus siqah, mencerita oleh orang siqah an ilmi, daripada ilmu dia. Misalnya kainun adalah ia kaqaulihi, seperti perkataan siqah. Orang siqah dia kata kan, ana usyahidul Ka'bah dah. Yang siqah. Lepas tu dia royak kepada kita. Dia kata, ana, bermula aku ni, usyahidu, nampak oleh aku. Usyahidu, menyaksi dan nampak oleh aku. Musyahadah dengan mata kepala ni lah. Aku nampak Al-Ka'bah akan Ka'bah. Aku nampak Baitullah. Aku nampak situ. Maka kita percaya dia, lek mana nampak lek ni Baitullah betul ni kan. Aku buat garis siap dah. Ni Baitullah. Aku nampak tak, tak nampak. Aku nampak tak ni, aku nampak sini. Ini kira orang yang dekat belakang. Awil mihraba, atau pada siqatan. Hak ni martabat yang ke saat ni dia pegang kerajaan siqah, tak apa. Martabat kedua juga kira-kira main tahap zon belakang. Awil mihraba al-muqtamada, atau iktimad ia, atau pada sikatan tu, atau berpegang ia akan mihrab masjid. Mihrab di tempat berdiri imam tu kan. Tempat berdiri tu imam. Ikutlah masjid mana dari kawasan Mekah ke, kita kata ya ada masjid. Lepas tu ada mihrab je. Mihrab ni tempat berdiri sembahyang imam. Tempat sembahyang imam je ada waktu bulat tu kan, untuk tu imam duduk masuk duduk dalam tu mihrab. Maka yang pegangkan mihrab mana? Al-muhtamada, mihrab yang diberpegang akan dia. Mihrab yang boleh diberpegang akan dia. Bukan mihrab tu safe como kita ni. Tak apalah, como kita ni pun mihrab muhtamada. Cuma letak ralih rata tempat tu imam. Dalam masjid ni ada tempat mihrab dia. Lepas tu tengok orang tahu masjid ni boleh berpegang dengan mihrab ni. Mihrab ni boleh iktimad. Boleh pegang untuk nak cari kiblat. Maka dia pun cek di masjid ni, masjid. Maka masjid rumah kita pakai kira ke mihrab tu. Orang dulu dia stok wisiat dah. Mihrab dia. Al-muqtamad. Awil qutbah,
atau kepada artiqatan, atau berpegang ia akan kutbah, akan bintang. Kutbah ni bintang kutub. Kutub ni bintang apa dia? Bintang bidup. Nama dia bintang bidup. Dia panggil Daud Ceraki tu dia ada kumpulan bintang dia. Tu bintang kutub ni tulis situ wa an-najmus saghir ada. An-najmu as-saghir fi banati na'shin. Fi banati na'shin as-sughra. Banati ni anak perempuan banat. Na'shin ni nun insyin. Ni nama ni banat na'shin ni kumpulan bintang bidup tu. Kelum Daud tu, Daud Ceraki, orang ngaji pala, orang hok kaji bintang tu dia tahu. Mungkin ngaji pala sekadar kena waktu semaya bagi tanda kan. Dia kena balok sampai kena nama bintang. Tu. Jadi bintang kumpulan bintang tu. Hok ni dia bincang. Kerana bintang bidup ni dia akan naik betul dengan Baitullah. Tu. Maka pergi atas bintang tu. Ada apa lah. Al-Kutbah. Jadi An-Najmus Saghir, bintang yang kecil pada kumpulan banat Naqshi. Jadi kumpulan bintang bidup. Nama dia tu. Banat Naqshin. Tu. Maka kita pergi atas bintang tu. Ini sekuat dalil Kaabah kan. Dengan cara ijtihad. Imam Nawawi kata cukup kuat dalil dah. Au nahwahu, ataupun seumpamanya al-qutbah, umpama bintang tu karrih wa itu karriyah seperti angin. Tapi hak ni sedok dalil. Sedok dalil menunjuk tak Kaabah. Orang tu orang hok pandai dia tahu lalu angin. Laluan angin ni kawasan ni mari Kaabah. Ni kalau memang jatuh, ni kalau kawasan kena bijak benar. Tu pun masuk dari sedok dalil. Tu. Boleh juga tapi sedok dalil kerana angin ni dia seralih kan. Juga. Tu. Maka bintang kutub tu, bintang tu lah sekuat dalil, sekuat dalil Baitullah. So situ. Au jam'awin jam'al katsira, atau pada sikatan, atau berpegang ia akan jamaah yang ramai. Al-katsir, kumpulan manusia yang banyak ia. Jadi kumpulan yang ramai. Kita pergi atas jemaah ramai. Minal muslimina. Kalau jamaah yang ramai itu daripada orang Islam lah. Daripada orang Islam. Kita pergi akan orang jemaah yang ramai. Yusalluna salla yusalliyan yusallu. Yang sedang sembahyang mereka itu tu. Sembahyang mereka itu hakaza. Mereka itu al-jam'ul katsir itu. Yang sedang sembahyang oleh mereka itu hakaza. Nak kata kan? Yusalluna hakaza. Salatan kainan hakaza. Tu. Kaza tu ai kapo? Walau ihtamada al-jam' al-katsir minal muslimin. Ihtimad akan yang ramai daripada orang Islam yang sembahyang oleh mereka itu. Hakaza. Sembahyang oleh mereka itu begitulah. Begitu. Hakaza ingat kata ini. Tak usah tu.
hakaza kainatan salatan kainatan hakaza. Kaza tu kahalihim kahalihim fil istiqbal. Seperti kelakuan mereka pada ketika berhadap tu lah. Tu ya semaya lagu tu dah hadap ikut tu belakang. Tu ramah ni sejik ni atau tepat ni dalam sama hadap ikut ni. Maka kita pergi di atas tu, masuk tikok dalam tahu Kaabah ni. Menghadap ke belakang, hadapkan kiblat. Itu ijtihad kita, ijtihad. Tu habis cakap tu. Maka caranya hadap akan diri Kaabah. Maka kita duk tahadzun. Tahadzun. Dengan CPA mana tu zon belakang tu. Zon belakang tu, tahadzun belakang. CPA yang mula ni ada dah program. Tapi kena buat ni banyak app sikit lah. Banyak kalau app ni dia post balik ni. Kalau app tak ada update dia kan. Dia muntah atau bawa dia ni. Bila pakai app lalu mana ada pun. Siaplah dua app ni je untuk mazhab lain pun. Maka kita download banyak sikit. Application hak jenis. Kalau nak kita musafir kita download banyak sikit. Banyak app sikit. Ya ada banyak app tu. Download banyak. Tapi sampai waktu buka kita buka belakang so ni. Bila nampak banyak kes tu ada benda belakang tu kita pakai dulu. Kalau ni dia pakai GPA bagi ada internet lah untuk nak ukur. Tapi duk tahap zon lagi lah. Ulama kata dia masuk lagi zon ni. Kerana yakin kita tengok sendiri. Habis berhadap akan kiblat bis sadri. Takluk pada istiqbal. Berhadap akan Baitullah, akan Kaabah tu, berhadap dengan dada. Sadri ay sadri musalli. Berhadap dengan dada dia. Hadap dengan dada. Aku hadap muka saja ya, tafsir mari lagu tu. Hadap dengan dada. Maksud dengan dada tu apa? Di bawah. Qauluhu bis sadri alai. Katanya kata musannaf berhadap dengan dada tu al-muradu bihi. Bermula murad dengan dia dengan as-sadri. Murad dengan dada tu jami'u ardil badan. Murad dengan dia iaitu sekalian orang panggil ardi ni lintangan ataupun bentangan bagi badan. Lete abdi ni maknanya dia ni kerja tu ikut lete. Ni badan kita ni lete kot ni. Ni turun kot tu. Tun ni turun kot tu. Lete gitu. Lentang. Tu sekalian lentang badan. Semua ni. Lete terhadap lah kepada semua. Semua lentang badan. Ni, buat sini. Letak badan semua ni macam. Ada batu tu. Yang sekerak tak ni. Tu. Kena semua tubuh badan kita, letak badan kita hadap kepada Baitullah. Kalau duk hadap ke Kaabah tu nampak mudah. Falau istaqbala, maka jikalau berhadap ia seorang al-musalli. Berhadap tarafaha, akan tepi baginya bagi Al-Kaabah. Dia ada tepi ya, bucu ya. Penjuru. Tu tarafah ni bucu atau penjuru bagi Kaabah. Dia hadap bingkai ya. Hadap bingkai Kaabah ya. Maknanya gini, kalau Baitullah tak gini. Kalau Baitullah tak gini.
Dia hadap gini. Berarti masuk gerak, tubik gerak. Faham tak? Masuk tengah belah kiri, tubik kiri, kanan. Dia hadap ke hujung. Hadap hujung. Berarti semua ni duduk gini. Semua ni duduk. Bukan gini dah. Tu. Hadap akan bucu atau penjuru bagi Kaabah. Fa kharaja maqo atau beristiqbala. Tatkala dia hadap ke bucu tu, fa kharaja syai'un minal ardi, maka keluar oleh suatu juzuk minal ardi, suatu juzuk daripada lentang badan kita, ardil badani. Jadi kalau kita kata hadap satu wujud, hadap akan wujud, maka suatu juzuk daripada lentang badan sebelah kiri betul dengan Kaabah, tapi keluarlah oleh lentang badan sebelah kanan kita tu, dada sebelah kanan tu, nampak tak? Keluar dari an muhazatiha, tak lupa pada farajah, keluar daripada berbetulan akan dia akan Al-Kaabah. Jadi tak boleh betul bertimai dah. Timai dengan Kaabah dah. Tu. Tak ada kata berbetulan akan Kaabah dah. Apa nak kata lam yasiha. Lam yasiha ke lam tasiha. Kalau ia kena istiqbal. Nah, saya tidak sahlah ia istiqbaluha. Tak sah lah menghadap kiblat tu. Bila tak sah menghadap kiblat, tak sah lah semayan. Bukan semaya tu. Semaya tu orang panggil syarat nak sahnya kena hadap kiblat. Maka orang panggil hadap dengan lenteng badan ni, orang panggil syarat bagi syarat. Syarat bagi syarat. Syarat bagi rukun tu lah. Rukunnya semaya. Syarat nak bisa rukun semaya, nak bisa semayanya hadap kiblat. Maka hadap kiblat syarat bagi semaya, syarat bagi rukun. Syarat bagi semaya. Syarat bagi semaya, bagi sah semaya. Maka nak hadap kiblat tu pula ada syarat yang pula. Nak bisa hadap kiblat tu. Kan? Cara sah nak hadap kiblat kena hadap semua badan. Hadap semua. Maka kalau tak hadap semua, tak sah hadap. Bila tak sah hadap, tak sah lah semaya. Tu ini syarat bagi syarat nama dia. Maka tidak sahlah oleh istiqbaluha, tak sah oleh istiqbal kiblat. Ibn Hajar kata wahada jadi wahada al-murad, dan bermula ini murad dengan hadaf ni, ini murad ni hasilun sabitun fil qiyam, sabitlah dia pada ketika berdiri, qiyamis solat, ketika berdiri semaya, wal qu'udi solat, duduk semaya. Ni duduk kecek ketika berdiri semaya, duduk semaya ni. Orang semaya berdiri, orang semaya duduk, yang kena orang butuh. Ketika duduk, kalau tak nak fil qiyami ay fi halil qiyamis solat, bukan diri semaya dah. Ketika berdiri, fi halil qiyam, fil qiyami ay halil qiyam, fil qiyami ay fi halatil qiyami, qiyamis solat tu lah. Pada ketika berdiri sembahyang, ketika kita berdiri baca Fatihah, wal qu'udi, dan atau pada qiyami, dan pada ketika duduk halatil qu'ud, duduk sembahyang. Duduk yang mana? Duduk baca tahiyat ke. Ketika duduk tahiyat, ketika bangun berdiri baca Fatihah, ketika tu hadap kiblat kena dengan dada semua. Berarti ketika rokok sujud dia tak boleh hadap dengan dada lagi tu Ketika rokok dan sujud, dada kita hadap ke mana? Hadap ke latar hadap ke sejadah. Maka kira ke mana pula itu? Soalan, murad dengan hadap kiblat ni hadap dada. Kira hadap dada tegak mana? Tegak berdiri dan tegak duduk. Lain pada tu bukan hadap dada, hadap ke apa?
Tu. Amma birruku'i. Amma al-muradu. Amma al-muradu. Ada amma al-muradu. Adapun bermula murad. Murad dengan sadri ni. Adapun murad dengan dada. Hal keadaan murad tu fir ruku'i wal sujud. Sabitlah ia murad tu pada ketika rokok. Tak tahu lah. Jadi fi tu amma tu jadi mubtada dia mahzuf dah tu. Ammal muradu fi hal pada suatu mahzuf. Adapun bermula murad dengan dada. Faham tak? Tapi murad yang sabit pada ketika rokok dan sujud. Rokok. Ketika rokok, balik dengan rokok. Ketika rokok dan sujud. Kira ketika rokok dan sujud, kira ke mana? Murad pada ketika rokok dan sujud. Fajumlatul badan. Fahuwa. Tu. Maka iaitu murad dengan dada itu ialah jumlatul badani. Perhimpunan badan. Himpunan bagi badan sekalian. Badan kita semua kena hadap kiblat. Ini bila rokok, badan kena bila ni. Kita dah. Bila rokok, dada dekat semua. Tapi badan kita semua. Tengok ni. Kalau kita ingat tak ada. Tengok. Jadi badan kita, jumlatul badan, perhimpunan bagi badan. Waktu murad dengan dada ketika kita ni rokok sujud. Ketika bangun duduk kena takut. Ya, apa? Baitullah tu depan Baitullah ketika sujud rokok sujud. Wa mahallu ma zukira fima law shalla qa'iman aw qa'idan. Ini lah tu. Amma law shalla muttaji'an aw mustalqiyan fal istiqbalu bis sadri wal wajhi fil awwal wa bil akhmasaini dua tapak kaki wal wajhi tu Isani tu depan tu dia kait pada bil akhmasaini fal istiqbalu bis sadri wal wajhi fil awwal wa bil akhmasaini wal wajhi fil thani. Tu depan. Lepas tu bi ayyar fa ra'sahu illam yakul fil ka'bati wa hiya musaqqafatun. Tu banyak. Adapun dia kata waktu sembahyang. Adapun ketika hadap kiblat ketika kita tidur ke mana? Semaya berada tidur. Tidur tu dua bentuk. Tidur menyangang, tidur selesai gitu. Selesai dia hadap ke Baitullah. Tidur selesai atas katil. Ada satu. Waktu tidur atas katil hadap kiblat. Dua rupa tu semaya tu. Maka semaya hak menyengang jadi berbaring sebagai muttaji'. Maka berbaring berhadap kiblat kena dada dan muka. Bukan dada tu. Kalau tidur terletak dua tapak kaki dan muka dah. Kalau dada duduk atas tu. Duduk gini. Mari kita kata dia tidur tak kasi. Dua tapak lagi kena ada. Kepala tu kena ambil tinggi. Kalau di sini, kalau sudah dada tak apa lah. Kalau nak tapak ke sini, begitu ya. Tak mati. Tapak dia ada, ekor ada. Dada tak apa lah. Kalau begini, kena dua muka dah. Kesimpulan, kalau kita tidur dalam keadaan, kalau kita semaya dalam keadaan berbaring ataupun kita selesai gitu. Nampak tu dah. Itu murad je kena kira murad di mana. Berarti ngajak orang pun kena rakyat di mana. Hadap Baitullah, hadap kepada Baitullah.
Murad dengan hadap, maksud dengan hadap dada ni, kalau kita diri lah, tunduk diri dada kita penuh. Malaikat kita rokok sujud, tubuh badan kita kena betul hadap dulu tubuh badan kita. Pak kalau tidur lagu mana pula? Kena royak kalau tidur. Sudah. Habis itu. Falau tarakahul qadiru alaihi. Dalam jilid Imam Matsuri kata lagi. Qauluhu bis sadri dalam bawah lagi. Qadiyatuhu. Bermula dengung-dengung. Bermula gaya-gaya cakapan bagi qaulihi bis sadri. Qadiyah ni maknanya dengung atau gaya-gaya dia. Temnuan ataupun orang panggil apa? Dia bagi apa? Qadiyah. Sudah. Kalau kita tahu gaya-gaya cakap ataupun dengung-dengung. Dengung-dengung. Benda yang dipaham. Qadiyah. Benda yang dipaham dengan cara pisah lalunya. Dengung-dengung. Benda yang dipaham dengan secara sepintas lalu. Qadiyah baginya bagi qauli bisadri. Bila kita kata kena hadap dengan dada. Dada yang mulutnya dada ya. Baik-baik gini. Dengung kata anna khurujal wajhi wal yadaini wal qadamaini al-qiblati la yadurru. Bahawasanya keluar oleh muka kita, wal yadaini dan dua tangan kita, wal qadamaini dan dua tapak kita, kurut-kurut anil kiblati daripada Kaabah, daripada berhadap Kaabah. Kita faham kata keluar muka, dua tangan dan dua tapak kaki daripada kiblat tu la yadurru, tidak memberi mudarat. Ia khurujul wajhi ila akhiri atau khurujul mazukir. Tak mudarat kan faham tu. Yang benar ada ya, kan ada ya. Kita tangan tak apa. Tu. Kita tangan apa? Angin ada pelan. Kaki. Dia dah ada. Dia kata bila keluar boleh dua tapak kaki, muka dan juga tangan daripada Kaabah, daripada berhadap kiblat, maka tak mudarat. Bahaya sebab dia nak bisadri. Pasal mengerti lagu tu tak sebenarnya. Wa huwa kanalika. Wa huwa. Dan iaitu al-amrul muqarrar. Al-amrul muqarrar. Al-amrul muhaqqaq al-muqarrar inda al-fuqaha. Dan iaitu al-amrul muhaqqaq, perkara yang sebenar dan semestinya. Sebenarnya begitu dah. Kita faham je tu. Musa nak kata hadap dada. Bermaknanya lain daripada tu keluar tak apa. Hak semestinya lagu tu pada wa dan iaitu al-amrul muhaqqaq al-muqarrar ila al-fuqaha. Benda yang sebenar yang ditetapkan di sisi ulama fiqh pun kainun kadzalika. Kama iktadahu qawluhu al-mazkur. Kadzalika, seperti begitulah. Dan sebenarnya pun begitu misalnya kata. Kama iktadahu, seperti barang yang telah memberi faham akan dia, akan barang oleh perkataan yang musannif itu. Hak semesti pun semacam itulah. Sebenarnya pun begitu dah. Faham tak? Kita faham macam tu, hak sebenarnya pun begitu. Ya kadang-kadang kita dengar faham ini tapi sebenarnya bukan. Ayat dah juga. Ada juga ada bahwa laisa kadzalik. Kadang-kadang faham gini tapi hak sebenarnya pun begitu. Kadang-kadang faham gini tapi hak sebenarnya bukan begitu.
Maka Musnad dulu jamin dia kata hok sengerti pun begitu. Kita fahamnya kalau duduk diri lagu tu semaya. Dada je hadap muka pula. Dengan rupa-rupa dah. Ada. Sah semaya. Illa anna al-intifat bil wajhi makruhun. Tapi illa anna yani lakinna illa anna bimana lakin istidrak pada kadzalik. Sungguh pun begitu. Hak sebenarnya begitu. Tapi illa anna tetapi al-iltifata berpaling bil wajhi dengan muka itu ingat makruhun, dimakruhkan dia. Paling muka pula itu makruh. Makruh. Bukan muka saja, kalau paling kaki, tapak kaki pula pun makruh. Kama afadahu ba'duhum. Kata Musannif rahimahullah, falau tarakahu al-qadiru alaih. Saya kata tu. Falau tarakahu. Nak balik. Falau tarakahu ini tafriq pada mafhum syarat. Falau ni tafri'un ala al-mafhumi. Tu. Tafri'un ala al-mafhumi minasyarti. Tafriq di atas benda yang difaham daripada syarat tadi. Syarat nak sah sembahyang mesti hadap kiblat. Fahamnya kalau tak hadap tak sah dah. Gitu dah hak faham. Gitu. Maka tafriq daripada hak difaham tadi. Falau tarakahu, maka jikalau meninggal dia akan istiqbalal kiblati. Jikalau meninggalkan dia akan istiqbal di kiblat. Al-qadiru, meninggal oleh orang yang kuasa. Al-musalli al-qadiru, meninggal akan berhadap oleh seorang yang kuasa dia, yang mampu, dia kuasa. Kuasa tu alaihi, ala takluk pada qadir. Orang yang kuasa atasnya, atas al-istiqbali. Alaihi ala istiqbaliha. Dia kuasa nak hadap kepada Baitullah, tapi dia tak hadap. Dia tinggal. Dia mampu hadap tapi dia tak hadap. Sama ada kemampuan dia dengan cara yakin atau dengan cara zon tak kira lah. Tapi dia tinggal. Dia tak hadap Baitullah. Apa nak jadi? Faham dah situ. Benda sebenarnya tak ada tafriq kita faham. Muka syarat sah. Kalau tak cukup syarat tak sah. Maka bahagiannya kalau tinggalkan hadap Baitullah dalam keadaan dia kuasa, lam tasihha atau lam tasihhi salatuhu. Jawab lau. Saya tidak sah, tidak terpakai, tidak terjadi. Salatuhu, tidak terpakai oleh sembahyangnya, tidak sah sembahyang baginya bagi apa dia at-tariki tadi tu. Salatu al-musalli at-tariki al-istiqbal. Al-musalli at-tariki al-istiqbal. Begitu. Tidak sah oleh sembahyangnya, sembahyang seorang yang sembahyang yang meninggalkan hadap Baitullah. Tak sah sembahyang dia weh. Itu tak sah sembahyang dia. Habis itu illa fi syiddatil khawf. Pada apa nak lewat dia bab syiddatil khawf dan sembahyang sunat ni panjang. Sembahyang sunat hadap Baitullah ni dengan rupa sembahyang sunat ni dia banyak rupa. Banyak bentuk takut dan bahagia tu. Tak masuk sampai baik. Dan
Kata illa fi shiddatil qaum, istisna pada suatu masa. Istisna pada suatu masa. Illa ni istisna pada suatu istisnaun min mahzufin. Tu. Ai fi kulli ahwalin. Illa tu takdir ai fi kulli ahwalin illa. Illa fi hadu fi tu atas. Illa fi tu istisna pada fi kulli ahwalin tu. Kulli ahwalin tu masuk. Lepas tu fi kulli ahwalin takluk mana? Takluk beristiqbal. Wajib menghadap akan Baitullah fi kulli ahwalin, pada tiap-tiap ketika dari semaya kita. Kita semaya apa-apa kena hadap Baitullah. Malaikat dua kelakuan saja yang tak wajib hadap. Dua ketika. Satunya syiddatul qaum, yang kedua semaya sunat dalam musafir. Nafil safar. Itu tak wajib, hadap harus. Kemudian kata illa fi syiddatil qaum. Kena mula panggil kita baru ni dengan insya-Allah lah. InsyaAllah kita sudah sampai umum lagi bila kita baca lagi. Mungkin yang pangan mungkin hotel lah tadi. Macam lagi kita baca. Start dulu. Saya satu tak baca dah. Takut memang ada ibu dia nak buat video. والله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع وعمل لا يرفع ودعاء لا يستجاب نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين يا ربنا اعترفنا بأننا اعترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واغفر لوالدينا ربي ومولودينا عليه وعلى
dah masalah i'tamada siqatan. Kalau tengok dalam qauluhu ayil Ka'bah tu, i'tamada siqatan tu yukhbiru an ilmin dah. Dalam zalika qaulihi ana usyahidul Ka'bata awil mihraba. Tu au tu je ihtimal atau dia boleh dua. Nak atau pada siqatan pun boleh. Jadi pihak musalli itu sendiri ihtimal akan mihrab. Ihtimal akan siqat atau ihtimal akan mihrab. Ataupun atau kepada al-Ka'bah boleh. Jadi maksud maf'ul kau bagi siqah. Ana usyahidu al-Ka'bah atau ana usyahidu al-mihrab al-muhtamada atau ana usyahidu al-khutbah. Nampak dah? Atau nahwa. Jadi boleh atau kepada Ka'bah. Maka kalau atau kepada Ka'bah pun masuk dalam kita berpegang dengan siqah tu juga. Orang siqah tu kata aku nampak bintang. Bintang kutub. Aku nampak mihrab masjid sini. Maka kita pegang atas siqah tu. Boleh. Atau kalau kita ada atau pada siqah tu, jadi kita sendiri pegang akan siqah dan kita iktimat akan mihrab tu sendiri. Ada tak? Itu jahat maksud sama.